الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan dihormati lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan juga hadirat, abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah dan juga mak-mak semua. Alhamdulillah, kita telah pun berdaya menyelesaikan satu lagi tuntutan, iaitu pelaksanaan ibadah korban. Alhamdulillah, saya dimaklumkan bahawa Masjid Al-Hana telah menganjurkan ataupun telah membuat korban lebih kurang 13 ekor. Adalah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kita berada dalam keadaan aman dan juga tenang, belum tentu kita boleh melakukan ibadah korban. Bahkan yang akan terkorban mungkin ialah kita jika berlakunya peperangan. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ketenangan dan juga keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketenangan dan juga keamanan tersebutlah kita semua dapat melakukan ibadah dalam keadaan dengan penuh tenang dan juga menunjukkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para alim ulama mengatakan sesungguhnya ibadah korban, sebahagian para alim ulama mengatakan ibadah korban wajib kepada orang yang mampu. Adapun hanya sunat kepada sesiapa yang kurang mampu. Bahkan kalau sesiapa yang kaya, maka hukumnya sebahagian para alim ulama mengatakan hukumnya sampai tahap wajib. Kenapa? Kerana untuk membantu meringankan kaum fuqara dan juga wal masakin. Alhamdulillah, masjid telah pun berjaya menyelesaikan ibadah korban dan kita berada di penghujung tahun dah, 1434 dah. Bermakna semakinlah hampir usia kita dengan kubur. Semakin hampirlah usia kita dengan kubur. Apabila bertambahnya masa, maka bertambahlah umur kita, maka semakin dekatlah kubur ataupun tanah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya kepada kita. Dan kita tahu bahawa sesungguhnya masa ni terbahagi kepada tiga, iaitu masa-masa lalu, dan yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga adalah masa akan datang. Tetapi pada malam ini, alhamdulillah, saya akan membicarakan sambungan mengenai hadis yang lepas yang menceritakan bagaimana datangnya seorang lelaki yang dalam keadaan yang pakaian yang serba putih, yang serba indah, dengan rambutnya yang hitam, datang berhadapan dengan baginda Rasulullah yang menanyakan tentang mal Islam, apakah itu Islam. Apabila baginda menjawabkan, cerita-ceritakan bahawa Islam ni ada 5 perkara, barulah dia kata, sadaqta. Kamu, lelaki tersebut katakan kepada baginda Rasulullah, benarlah kamu wahai Muhammad. Kemudian ditanya soalan yang kedua, mal iman, apakah itu iman? Maka baginda menjawabkan ada 6. Sehinggalah yang ketiga, mal ihsan, iaitu ihsan. Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Buatlah ibadat seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu tak tengok, kalau kamu tak nampak Allah sekalipun, nescaya Allah melihat kita semua. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, yang ni lah yang nak diceritakan. Bagaimana lelaki tersebut bertanyakan kepada baginda Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah, ceritakan kepadaku tentang sa'ah ataupun kiamat.
Maka baginda menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tersebut, aku ni tak tahu jika nak dibandingkan dengan orang yang tanya. Rasulullah jawab, aku tak tahu, bahkan engkau yang bertanya tu lebih tahu daripada aku sendiri. Rasulullah jawab, kalau kita jawab, manalah aku nak tahu, kalau cara bahasa kita lah, manalah aku nak tahu, hang tanya tu, hang tahu ke tidak, hang tanya buat apa? Manusia ni yang bertanya ada dua jenis. Yang pertama dia tanya memang dia tak tahu langsung. Yang kedua dia tanya dia dah tahu dah. Tetapi persoalan dia yang dia tahu tersebut mungkin dia nak ajarkan kepada orang yang tak tahu lagi. Jadi begitulah datangnya Jibril alaihi salam. Dia dah tahu dah bilakah akan berlakunya kiamat. Betul tak kalau saya kata ada orang boleh tahu kiamat akan berlakunya bila? Ada tak? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab dalam hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya tak tahu, siapa pun tak tahu, siapa pun tak tahu bilakah akan berlakunya kiamat. Tetapi sebahagian para wali Allah Subhanahu wa taala ada pendapat, sebahagian daripada wali Allah Subhanahu wa taala boleh tahu bilakah berlakunya kiamat. Adalah dalil-dalil petunjuk pada mereka, wallahu alam. Tetapi baginda Rasulullah mengatakan sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu bilakah akan berlakunya kiamat. Kemudian apabila Rasulullah mengatakan aku tak tahu, bahkan engkau yang bertanya tersebut lebih tahu daripada aku, maka lelaki tersebut tanyakan kepada baginda Rasulullah, fa akhbirni an imaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Apabila dia suruh ceritakan tentang tanda-tanda kiamat, maka baginda Rasulullah mengatakan, yang ni yang perlu kita ambil berat. Mengatakan qal antalidal amatu rabbataha, iaitu hamba sahaya ataupun amah yang bekerja dengan kita tu akan melahirkan anak-anak. Wa antaral hufatal urata, kamu akan melihat orang yang tak pakai kasut, yang tak ada apa. Nak abang kata dia tak ada duit nak beli kasut sendiri pun dia tak ada duit. Al hufatal hurata, dan juga orang yang pakaian dia pun cukup-cukup ya, tutup benda yang penting saja. Al alata, yang miskin. Ri'a asyah, ri'a asyah iaitu memelihara kambing. Yatatawaluna fil bunyan, mereka ni bermegah-megah, berlumba-lumba untuk membina bangunan pencakar langit. Itu yang diceritakan oleh baginda Rasulullah kata kepada lelaki tersebut, iaitu bagaimana perempuan yang akan melahirkan anak kepada tuan dia sendiri. Apakah maksud dia? Apabila dikatakan dalam hadis ni bahawa perempuan tersebut yang kerja di rumah kita jadi orang gaji dan sebagainya, menjadi melahirkan anak kepada tuan dia, kita kata boleh jadi sebab berlakunya perzinaan, boleh jadi berlakunya perogolan. Tetapi yang nak cerita yang sebenarnya ialah nak habaq kata terlalu ramai. Apa dia? Orang yang anak tak sah taraf berada dalam rumah. Yang tu nak cerita sebenarnya. Kita tak tahu silap-silap anak kita kahwin dengan orang ataupun mana-mana yang bukan sah taraf. Menurut perangkaan sekarang 1/3 kelahiran adalah anak luar nikah. Bayangkan 1/3. Bayangkan 20 tahun daripada sekarang, anak-anak cucu kita yang akan kahwin adalah kemungkinan akan jadi yang macam ni. Anak tak sah taraf, 1/3 daripada jumlah kelahiran dalam seluruh Malaysia. Itu Jabatan Perangkaan yang telah keluarkan.
Nak habaq kata masalah ni teramat serius. Kita tak tahu, boleh jadi berzina, zina tengok-tengok akan mai pula, oh kahwin-kahwin, rupa-rupanya dia yang akan menjadi tuan pula dalam suatu hari nanti dalam rumah. Tu dia, sampai teratur. Tanda-tanda yang kedua ialah baginda mengatakan sesungguhnya antara al-hufat al-urata, kamu akan melihat orang yang tak pakai kasut, al-urata yang telanjang. Maksud telanjang bukan telanjang terus, bukan dia jalan tu dalam keadaan telanjang. Nak abang kata dia ni tak cukup duit, nak beli pakaian pun tak cukup duit. Macam kita pergi tengok ni pasar raya, cuba tengok macam mana budak-budak perempuan zaman sekarang pakai baju. Pakai dengan baju ketat, seluar ketat. Tu tak tengok orang bukan Islam Cina lagi pakai pakai spenda pula dah. Pakai apa? Pakai skirt. Kalau dia tunduk ni nampak spenda. Nah, habaq kata zaman sekarang ni adalah zaman fitnah. Kita ni berada dah di ambang kemuncak dah. Kemuncak akan berlakunya kiamat. Kita lihat bagaimana Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang antara al-hufaz yang kasut pun tak pakai. Kemudian dia yang hampir-hampir telanjang. Lagi ru'a asya. Ada dua riwayat. Yang pertama, riwayat pertama ru'a asya. Yang kedua ialah ru'a tasya, iaitu juga sama maknanya, iaitu pengembala kambing. Dalam hadis ni ceritakan pengembala kambing. Nak habaq kata di Arab kebanyakannya orang berbangga boleh bela kambing. Di tempat kita ni jarang. Duk bela apa? Bela yang kampung. Tu banyak. Bela burung. Sambil pagi-pagi ku. Yang tu ada. Banyaknya kalau lah di Malaysia. Tapi di tanah Arab kebanyakannya berbangga boleh bela kambing. Sebab itulah hadis ni nak ceritakan sifat keadaan masyarakat yang kawasan tersebut. Tetapi secara umum semua akan berlaku di mana-mana tempat pun. Abang kata orang yang miskin masing-masing akan berebut. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka ni akan berebut ataupun bersaing nak bina bangunan. Cuba kita tengok zaman lah, semua ada rumah elok-elok belakang. Hak tak elok tu panggil sinar sambil panggil metro, sat lagi YB pakat turun. Depa ni tak lapor kat saya tu. Tu dia macam tu. Macam mana pak cik ni dia boleh duduk sampai 7-8 orang anak ni dengan bumbung duk bocok. Macam tu. Tu cerita zaman sekarang. Tapi kalau kita tengok rumah lah ni, rumah mana yang tak ada mozaik, tak ada tile? Semua pasang elok. Sebab apa? Masing-masing suka nak mula bermegah-megah dengan, bukan kewajipan sebenarnya benda tu, tapi nak bermegah-megah, nak tunjuk, hang beli harga berapa? Tanya. Sekaki RM4. Aku beli hak ni sekaki RM6. Ada pula hak besar lagi pula. Lagi bentuk corak dia lagi lawa. Kalau kita pergi tengok rumah bangunan zaman sekarang, semuanya lawa-lawa. Mana ada yang tak bocat? Tak ada, semua bocat punya lawa. Sebab manusia zaman sekarang berlumba-lumba untuk mengindahkan tempat tidur mereka, berlumba-lumba untuk menceritakan keadaan diri mereka, tapi mereka tidak berusaha berlumba-lumba melakukan kebaikan. Manusia ni tidak berusaha untuk memperindahkan amal ibadat dia, tidak suka berusaha untuk mengindahkan ataupun memperhebatkan ataupun mengimarahkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hanya seronok, ni cerita tu dia, rumah aku dengan lampu berkilau-kilau, mengelik, dengan pasang kipas, dengan peralatan perabot sofa harga 3-4 ribu.
Itulah yang berlaku pada zaman sekarang. Rasulullah dah beritahu dah. Tu belum masuk lagi kenderaan pula tu dia, Masya Allah, punyalah hebat, Mercedes, Volvo, Ferrari dan sebagainya. Tetapi di manakah muka-muka yang beli kereta yang hebat-hebat datang ke masjid untuk menuntut ilmu? Ada tak kita nampak? Tak ada. Sebab apa? Mereka merasakan ini bukan tempat dia. Masjid ni bukan tempat dia. Tak sesuai. Jadi mereka pergi mana? Okey, sekejap lagi lepas isyak kita jumpa di restoran Haji Ali. Malam esok pula, okey, kita jumpa malam esok di restoran Imran. Kemudian malam esok pula kita jumpa restoran Nasmir. Lepas itu jumpa di mana? Bamboo Beach. Susun atok semua. Tanya tak mana paling makanan tak ni sedap. Kalau hang nak makan mi, hang kena api sampai nu kat Padang Mat Sirat. Contoh saya katakan. Manusia ni dia boleh tahu sampai teratur, tetapi di manakah kelazatan untuk melakukan amal ibadah? Tidak pula manusia usaha untuk mencarinya. Rasulullah dah beritahu dah akhir zaman. Bahkan dalam hadis ada riwayat mengatakan sesungguhnya jika kita gunakan harta kita untuk membeli ataupun mengindahkan bangunan ataupun rumah tempat kita duduk, Allah tak kira, Allah tak bagi pahala. Tu yang kita duk buat rumah harga 300-400 ribu, 1 sen pun Allah tak kira. Sebab apa? Rumah bukanlah tempat untuk beribadat dan sebenar. Sampai teratur ada dalam riwayat mengatakan bahawa sesungguhnya buat bangunan punyalah hebat, nak buat rumah tempat tidur dan sebagainya, 1 sen pun Allah tak ambil kira. Wallahu alam, betul atau tidak wallahu alam. Tapi kita haraplah Allah ambil kira juga. Sebab kita ni siang malam usaha, siang malam usaha nak dapat rezeki. Kemudian nak beli rumah, nak beli buat rumah tu pun tak tahu berapa lama nak beli himpun duit. Kita harap Allah terima juga. Cumanya kena jaga di mana hati-hati kita ni apabila membuat sesuatu perkara, adakah kerana semata-mata kita nak menunjukkan kepada orang lain ataupun semata-mata kita bersedia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Apa ramai yang berada di luar sana, rumah punyalah hebat, kereta punyalah hebat, tetapi tak boleh sampai dalam rumah Allah. Itu bukan bermakna Allah sayang. Bukan bermakna Allah sayang. Allah bagi harta tu semua, sebenarnya Allah belum tentu lagi Allah sayang. Orang yang Allah tak berikan ni kenderaan yang macam ni, macam punyalah hebat ni, boleh datang ke rumah Allah, itulah tanda Allah sayang. Tapi kita ni tak rasa benda tu. Kita tengok Allah, Mercedes, BMW, Volvo, cerita abang apa? Tanya abang kereta, tengok kereta lalu dengar bunyi tahu dah kereta apa. Setengah orang sampai punya dia boleh tahu dah bunyi motor. Oh, BMW 750. Tu dia boleh tahu dah. Saya sendiri pun tak tahu, tanya abang kereta, tengok belakang, kena pergi tengok belakang dulu. Apa dia tahu kereta apa? Kalau tak ada, tak tahu kereta apa. Tengok lambang pula. Oh, ni lambang Proton. Sampai teratur. Tetapi adakah manusia berusaha untuk menghiasi ataupun memperindahkan, memperelokkan amal ibadah dia? Sebab itulah yang Rasulullah mengatakan bahawa di akhir zaman tu dia kereta, make-up macam-macam, boh macam-macam, rumah pun boh macam-macam. Sebab apa? Merasakan semua ni boleh rasa bangga, rasa puas hati. Setengah orang sanggup buat pinjaman sampai rasa puas hati. Kerana apa semua ni? Kerana tanda-tanda akhir zaman. Semua ini berpunca daripada apa? Berpunca daripada sifat manusia. Yang pertama, mudah dapat duit, jadi mudah nak buat pinjaman. Kalaulah bank tak ada dalam Malaysia ni, nak buat rumah macam mana?
Nak beli kereta macam mana? Kereta nak beli harga berapa? 50,000. Seorang pun tak boleh beli nak himpun 50,000. Berapa tahun nak beli himpun? Tu cerita bab kereta saja. Bermakna manusia zaman sekarang terikat dengan hutang. Apabila kita membicarakan bab hutang, inilah salah satu daripada yang Rasulullah mengatakan hutang ini adalah yang akan membelenggu manusia itu sendiri. Sesiapa yang berhutang dan jika belum lansai lagi hutang dia, apabila dia mati, roh dia tak akan sampai, duduk di tengah-tengah, tak akan sampai tang mana, duduk tengah-tengah saja. Yang tu kalau hutang cara elok. Kalau hutang dengan bank konvensional ataupun duk tipu duit orang pula, hutang hak orang tak beritahu pula, baru ni orang telefon, "Ustaz ni kami nak buat macam mana? Orang yang kami bagi duit kat dia, dia dah mati dah. Dia kebas duit kami tak tahu berapa puluh ribu dah." Saya kata nak buat macam mana lagi? Nak pergi report polis pun polis nak pergi buat macam mana? Pergi tanya, pergi jumpa dengan ahli keluarga. Ahli keluarga kata kami tak tahu. Betul ke tak ada hutang? Dia tak ada tulis, rekod pun tak ada. Kita nak buat macam mana? Saya kata ada dua saja. Yang pertama maafkan dia, ataupun yang kedua tuntut dia akhirat sana. Yang tu je. Kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab orang dah mati. Ahli keluarga pun tak mengaku. Ahli keluarga pun tak tahu. Sampai macam tu. Bermakna adakah dia boleh hidup dengan senang? Belum tentu lagi boleh hidup dengan senang. Walaupun kita nampak dia senang, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala belum tentu lagi. Jadi zaman sekarang ni, kita ni berada di akhir zaman ni, manusia ni berlumba-lumba nak tunjuk siapakah yang lebih hebat. Tengoklah negara-negara sekarang masing-masing nak cipta bangunan pencakar langit. Malaysia dah ada dah. Orang tanya kepada Tun Mahathir, "Wahai Tun, sekarang ni di China bangunan paling tinggi 700 kaki lebih. Apa pendapat Tun?" Tun kata, tak apalah, biarlah, tapi kita lagi hebat. Sebabnya kita ada dua sendiri, twin. KLCC tu, Kuala Lumpur City Center tu, kita buat dua bangunan. Mereka ni buat satu-satu ya. Kita lagi hebat lah sebab kita ada dua bangunan berkembang. Lagi hebat. Ya, betul. Alhamdulillah. Mungkin pada pandangan mata kasar manusia mengatakan Malaysia adalah salah sebuah negara yang maju. Alhamdulillah. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahawa sesungguhnya zaman sekarang semua orang mudah nak buat pinjaman, maka mudahlah untuk menunjukkan sifat ataupun kebanggaan apa yang mereka nak. Bagaimana ada setengah orang dengan pendapatan dia sampai 10,000, 20,000, 30,000 dan sebagainya, mereka mengatakan apabila ada gaji besar, mereka mesti kena tunjukkan yang mereka tu berjaya, maka mereka kena beli kereta yang hebat. Mereka kena beli kereta BMW dan Volvo, nak tunjukkan kata mereka ni berjaya, businessman yang berjaya. Ya, benar. Betul mereka boleh tunjuk. Mereka boleh tunjuk ke orang apabila sebut saja menunjuk, ya kami nak tunjuk ke orang kami ni businessman yang berdaya, maka larilah daripada tujuan asalnya untuk menjadi seorang hamba Allah. Untuk menjadi seorang hamba Allah, maka itulah yang berlaku zaman sekarang. Apabila adanya hartanya banyak, maka banyaklah pula ujiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dalam satu hadis diceritakan, seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya harta benda. Apabila Allah berikan kepada harta benda, dia gunakan untuk apa? Ada orang gunakan mengikut hawa nafsu dia sendiri.
Contoh dia buat rumah hebat, beli kereta hebat, barang-barang kemas dan sebagainya, kurang dalam melakukan amal ibadah ataupun belanja kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala jika nak dibandingkan dengan ikutan hawa nafsu dia sendiri. Apa yang berlaku seterusnya? Apabila malaikat ni pada setiap tahun malaikat akan mengkaji balik. Allah perintahkan kepada malaikat hang kaji balik. Tahun ni rezeki dia yang dia dapat dengan jumlah yang dia bagi tu, dengan jumlah yang dia sedekahkan, banyak ke sikit? Dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya harta tersebut, Allah akan kira balik. Allah akan kira balik. Katakanlah setahun pendapatan dia 20,000 ataupun katakanlah 50,000, Allah akan kira balik banyak mana daripada 50,000 tu dia belanjakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah belanja dia tu sikit hanya untuk jalan Allah, sebaliknya dia gunakan harta yang dia berikan, yang Allah berikan kepada dia tersebut mengikut hawa nafsu dia sendiri. Dia beli rumah hebat, dia beli kereta hebat, tak apa, aku boleh bayar. Kereta harga 100,000, 200,000 tak ada masalah, aku boleh bayar. Itu yang dikatakan hawa nafsu. Maka Allah katakan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, aku bersaksikan kepada kamu sesungguhnya ini adalah orang-orang ataupun hamba-hamba yang kurang bersyukur kepadaku. Apabila dia minta lagi rezeki kepada aku, Allah katakan kepada malaikat, janganlah kamu tambahkan lagi dah rezeki dia. Jangan tambah lagi dah rezeki dia. Cukup dengan yang dia ada tu, jangan tambah lagi dah. Kerana kalau aku bagi lagi harta kepada dia, nescaya lagi besar nafsu dia, maka lagi banyaklah dia akan gunakan untuk hawa nafsu dia. Sudah. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, golongan yang kedua, Allah berikan harta kepada dia. Apabila Allah berikan harta kepada dia, dia ni jenis simpan duit. Jenis tak guna duit, sayang sungguh, nak bagi kat isteri pun sayang, nak beli barang kat anak-anak pun sayang, simpan duit. Tengok-tengok mati ada berjuta dalam akaun. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya inilah salah satu lagi hamba aku yang kurang, yang tidak tahu membelanjakan harta yang telah aku berikan kepadanya. Allah kata, kemudian apa yang berlaku? Allah kata, cukuplah, jangan bagi lagi banyak-banyak harta kat dia. Kalau hang bagi lagi banyak dah simpan kat dia, dia tak guna, dia tak erti guna. Orang ni tak erti guna belanja ni. Orang ni kalau bagi banyak kat dia pun dia tak erti nak belanja duit. Lebih baik tak payah bagi, ataupun tetap cukup teratur saja, biar dia rasa puas hati, teratur saja. Ada satu lagi golongan di mana golongan ini ialah apabila Allah berikan kepada mereka rezeki, harta benda mereka gunakan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya inilah hamba aku yang benar-benar yang tahu bersyukur. Tambahkan lagi rezeki kepada dia. Allah katakan kepada malaikat, tambah lagi rezeki kat dia. Aku suka dengan dia, aku sayang dekat dia, sebab dia tahu dia reti guna duit yang aku bagi. Sebab itulah bertambah lagi lah keberkatan yang ada dengan rezeki yang dia dapat tu, bertambah lagi rezeki dia ataupun keberkatan dia. Tetapi zaman sekarang ada sesetengah orang sampai satu ketika dia usaha dapat duit, tetapi dia tak tahu nak belanjakan duit tu ke mana arahnya.
Dia usaha dapat duit, dia tak tahu nak belanja ke arah mana. Dia rasa dapat gaji sebulan 3,000 ataupun 5,000, aku nak beli kereta. Beli kereta harga 100,000 lebih. Dia rasa puas boleh beli kereta. Kalau dia boleh bayar kereta sebulan 1,500, dia rasa puas dah. Sebab apa? Sebab aku duk tunggu lama dah nak beli kereta ni. Aku duk tunggu lama dah nak beli kereta yang harga ni. Kalaulah dia gunakan duit tu, kalaulah dia tu guna akalnya daripada nafsu dia, dia kata apa? Daripada aku berhabiskan duit 1,500, kalaulah aku boleh kurangkan, beli harga kereta yang kurang daripada 1,500, beli dengan harga 1,500 lagi, aku boleh sedekahkan kepada orang fakir miskin. Itu adalah makhluk yang tahu, yang mempunyai akal. Tetapi apabila dia gunakan hartanya semata-mata untuk nafsu dia, maka itulah yang akan berlaku. Duit dia tak akan rasa cukup. Dia tak akan rasa cukup. Sebab apa? Tak apa. Dan dia aku puas hati. Itulah jawapan kepada manusia zaman sekarang. Dia puas hati dengan apa yang dia dapat ni, itu mengikut hawa nafsu dia. Tapi kalau dia fikir balik, ya Allah, betapa teruknya umat Islam yang berada di luar sana. Dia boleh gunakan harta daripada duit yang banyak tersebut kepada orang lain. Bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi apabila pada tahun 2002, kalau tak silap saya, dianugerahkan satu anugerah ijazah Malik Faisal, dia mendapat 1 juta rial. Daripada 1 juta rial tersebut, dia berikan keseluruhan kepada negara Palestin. Bagi semua. Hak duit yang dia dapat tu bagi semua. 1 sen pun dia tak ambil. Sampai begitulah para alim ulama, mereka mendidik jiwa mereka. Mereka tengok orang yang lebih susah. Sebab itulah pada zaman sekarang hukumnya makruh ataupun tak berapa elok, tak digalakkan kita melakukan umrah semata-mata untuk peribadi kita tiap-tiap tahun. Sedangkan masih banyak lagi orang Islam yang berada di luar sana yang masih miskin, yang memerlukan duit. Kita duk pi dah tiap-tiap tahun, usaha juga nak pi, sanggup bayar berapa harga? 7-8 ribu. Itu bukanlah sifat yang sebenar yang Rasulullah nak. Ya betul, al-umratu bainal umrati, iaitu umrah di antara umrah tu menghapuskan dosa-dosa, mukaffirat, menghapuskan dosa-dosa. Tetapi duit tersebut apabila diberikan kepada orang yang lebih memerlukan, lebih besar nilainya daripada amal ibadah umrah yang kita lakukan. Tetapi kita tidak memahami fiqhul awlawiyat, fiqh keutamaan. Itu yang berlaku zaman sekarang. Cuba kita tengok di Mekah, terpaksa dibesarkan lagi Masjidil Haram dan juga Masjidil Madinah. Sebab apa? Orang terlalu ramai sangat nak pergi buat haji, terlalu ramai sangat nak pergi buat umrah. Tiap-tiap tahun boleh pula cerita, oh alhamdulillah pakcik ni 20 tahun dah, saya ni 20 tahun dah tak pernah tinggal lagi buat umrah tiap-tiap tahun. Kita fikir uji akal dia bagus, betul dia bagus. Tetapi ada lagi perkara yang lebih bagus kalaulah dia lakukan. Kalaulah dia boleh buat 5 tahun sekali, 4 tahun tersebut jika dia habiskan 5,000 setahun, 4 tahun yang dia guna, dia boleh memberikan kepada, dia boleh taja mana-mana budak yang menuntut ilmu. Alangkah lebih baik daripada dia melakukan amal ibadah semata-mata untuk peribadi. Betapa ramai orang anak-anak yang mengaji agama, tetapi di manakah sensitiviti kita untuk membantu mereka mendapat ilmu pengetahuan? Kita duk biarlah mereka ni ambil pinjaman PTPTN. Sebenarnya kalaulah kita tahu bahawa benda tersebut lebih besar ganjaran yang akan kita dapat, nescaya kita akan berlumba-lumba membantu kepada orang yang menuntut ilmu. Bagaimana Rasulullah dalam satu hadis yang mengatakan, man a'ana aliman aw muta'alliman, sesiapa yang membantu orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang alim, walau bisyirbati ma'in, walaupun dengan
seteguk air. Faka'annama banal baita faka'annama banal ka'bata sab'ina barrah. Seolah-olah dia telah bina 70 Kaabah. Seteguk ayat ni. Kita duk rasa ni benda ni sebenarnya terlalu mudah Allah nak berikan, tetapi kita lupa. Sebab apa? Mungkin kerana kita tak ada ilmu. Apabila kita tahu bahawa nak berikan, kita boleh, kalaulah kita boleh support mana-mana budak yang menuntut ilmu, mengaji di contoh ada UIA dan sebagainya, tanya berapa yuran. Satu semester 1,800 contoh, 2 semester 3,600. Nah ni pakcik bagi untuk yuran RM4,000, ambil lah mengaji. Lepas tu duit nak belanja sendiri, nanti pakcik usahakan cuba cari daripada orang lain. Tapi kita tak ada sensitivity macam tu, tak ada. Sebab itulah budak-budak zaman sekarang terpaksa hidup dengan PTPTN. Itulah kelemahan kita. Kita duk rasa bangga seronok kalau boleh pergi buat umrah. Kita boleh rasa bangga boleh kita pergi buat haji setiap tahun. Kita boleh merasa bangga kita boleh pergi melancong, tapi kita lupa bahawa penuntut ilmu adalah sebahagian daripada yang Allah janjikan syurga. Dapat satu cabang ilmu, kalaulah dia boleh dapat satu saja ilmu, apa yang akan kita dapat? Rasulullah mengatakan, kalaulah betul-betul manusia ni tahu bahawa sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah wajib, dan satu saja ilmu yang baru dia dapat, Allah akan memberikan dia lebih baik daripada min humurin ni'am, daripada unta yang terhebat. Nak habaq kata betapa besarnya ganjaran Allah nak berikan kepada orang yang sanggup membantu mana-mana ataupun memberikan ilmu pengetahuan. Macam masjid ahli jawatan kuasa yang susun buat jadual ni, besar rahmat dia, besar fadilat dia. Kalau orang tahu, cukup besar ganjaran yang akan mereka perolehi, walaupun orang tak ramai sekalipun. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala cukup amat besar. Kenapa? Boleh mengajak orang berhimpun dalam rumah Allah, duduk dalam rumah Allah dalam sifat dengan ketenangan, dapat lagi ilmu, dapat lagi keampunan. Orang tersebut sampai ke mati, jika orang mengamalkan, dia dapat ganjaran. Itu dia sampai teratur. Itu alangkah bertuahnya ahli jawatan kuasa yang berada dalam masjid yang menyusun atur. Bukan benda kecil. Allah nak berikan ganjaran ni, kita tak nampak. Kalaulah kita nampak, semua orang pakai, tak payah. Ahli jawatan kuasa tak payah, hampa duduk saja, hampa ada jawatannya, kami sendiri yang susun. Semua pakai berebut. Sampai teratur. Semua hampa tak payah, hampa tak payah apa kerja. Hampa ambil duit, tak apa ambil lah. Kami tak mau duit, sebab duit ni dunia ya. Kami nak ambil ganjaran akhirat tu. Kalaulah manusia tahu sampai tahap tu, subhanallah. Tu yang nak dikatakan bahawa ganjaran ni Allah sembunyikan. Allah sembunyikan ganjaran tersebut. Untuk apa? Untuk manusia ni fikir betul keadaan ni, aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Kalaulah manusia tu mengaji, rupa-rupanya memang Allah susun semua ni ganjaran-ganjaran ni, manusia ni tak nampak. Nak uji manusia ni betul-betul tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia yang akan memberikan ganjaran yang sewajarnya. Alhamdulillah, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah memberikan peluang dan juga usaha, hasil usaha ahli jawatan kuasa himpun nak berikan ilmu kepada masyarakat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukanlah hasil usaha, belum tentu lagi. Berapa ramai, berapa banyak masjid-masjid yang berada di luar sana, jawatan kuasa dah tak tahu nak cari siapa dia nak mengajar. Nak panggil, Allah sayang pula duit ni kita duk himpun duit ni, nak tunjuk pula di akaun. Alhamdulillah pada tahun ni telah meningkat pendapatan kita, jumlah kita yang ada dalam akaun 100,000. Oh, seronok. Silap, mereka silap. Kerana apabila orang berikan kepada satu jawatan kuasa,
untuk gunakan, maka gunakan sebaiknya. Alhamdulillah. Kita bayangkan itu ganjaran yang Allah berikan cara kita tak nampak. Kalaulah kita nampak, ya Allah, hebatnya ilmu ni, hebatnya orang yang menuntut ilmu ni, selama mana duduk berada dalam masjid ni, selama itulah malaikat duk pohon ampun. Kalau nak harap kita sendiri duk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berapa kali sangat kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah pilih kita duduk dalam rumah Allah. Allah pilih kita duduk dalam rumah Allah. Allah mengatakan wahattal hitan, sehinggalah binatang-binatang yang berada dalam lautan semuanya memohon ampun. Duk pohon ampun ni hanya kita mengharapkan keampunan daripada binatang-binatang yang tak ada dosa ni lah, kita boleh masuk dalam syurga. Jangan harap, belum tentu lagi kita, amalan kita boleh melayakkan diri kita untuk masuk dalam syurga. Jangan kita rasa seolah-olah amalan yang kita buat selama ni kita dah boleh masuk dalam syurga dah. Tak. Tetapi disebabkan keampunan binatang-binatang dan seluruh makhluk ni mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni yang tak ada dosa langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melihat dengan pandangan rahmahnya. Maka Allah mengatakan, saksikanlah, aku saksi bahawa mereka ini adalah sebahagian daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Itu yang kita nak. Tetapi kalaulah tak masuk dalam rumah Allah, tak mengaji, tak ada terasa langsung nak mengaji, jangan haraplah. Kalau nak harap dengan amalan semata-mata untuk masuk dalam syurga Allah, belum tentu. Sebab itulah datangnya Jibril untuk mengajarkan agama kita sendiri. Jibril datang, Rasulullah mengatakan, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang ni untuk ajak kepada kamu semua tentang urusan agama kamu, tentang hal agama kita sendiri. Dan Jibril datang kepada baginda Rasulullah nak ajak kepada kita. Dan Alhamdulillah kita ni Allah pilih duduk dalam rumah Allah, dan kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan kemuliaan seluruh makhluk Allah yang lain sedang memohon ampun kepada kita ni semua. Cuma kita tak dengar. Kalaulah kita boleh dengar ni, kapek ni sedang duk mohon ampun ni, tu tempat kita duduk tu, mereka akan jadi saksi suatu hari nanti. Kapek yang kita duduk tu, mereka akan jadi saksi. Berkatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sesungguhnya nama dia ni masa di dunia dulu aku nak berikan syafaat kepada dia, kerana dia duduk di atas aku sedang melakukan ibadah kepada kamu. Itu dia sampai teratur. Alhamdulillah, kita adalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Saya rasa masuk dah waktu, jadi saya buka ruang untuk persoalan. InsyaAllah pada minggu hadapan, jika tak ada apa-apa, kita akan masuk hadis yang ketiga tentang rukun Islam yang 5. Jadi saya buka ruang persoalan. Jika ada sebarang persoalan boleh ditanya, insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak apa, sebarang soalan insya-Allah kita bincangkan. Mungkin kita duduk dengar masalah-masalah orang makan orang ni ke, kita boleh bincangkan insya-Allah. Kita buka ruang soalan. Mudah-mudahan ada keberkatan yang Allah akan berikan. Ada? Tak ada nak prepare soalan. Tak apalah kalau tak ada prepare soalan. Tetapi
apa yang saya nak tekankan kepada abang-abang, kakak-kakak, ayah-ayah dan juga mak-mak semua, sesungguhnya ada perkara yang saya rasakan selalu pelik. Ada orang yang menuntut ilmu tapi dia tak beri nafkah tanggungjawab kepada ahli keluarga, sehingga menyebabkan isteri dan juga ahli keluarganya jadi cacat merbau. Sampai isteri dia tu jadi nak mering lah, tu punya geram sangat dengan perangai suami. Jadi kita pun untuk fikir, apabila saya tanya ni cerita ni yang berlaku zaman sekarang, saya tanya apa dia masalah, dia kata sebenarnya masalah yang berlaku ialah dia tak boleh mengaji. Saya tanya pasal apa tak boleh mengaji. Dia kata bukan tak mau mengaji, tapi duit tak ada nak mengaji. Duit tak ada nak mengaji, nak sambung mengaji tak boleh sebab tak ada duit. Awak pasal apa? Takkan masalah duit kot. Dia kata yang tu punca utama. Awak pasal apa? Dia kata sebenarnya ayah saya ni tak memberi nafkah, tak beri tanggungjawab langsung. Semua kami sendiri kena usaha. Mak sendiri yang usaha cari rezeki dan bagi kat kami. Ayah tak tahu langsung. Kata ayah sampai terang mana ayah ni? Dia kata ayah saya ni bagus Ustaz, pi masjid sembahyang, alhamdulillah mengaji rajin, tapi bak duit tak mau langsung. Dia kata ni masalah juga. Yang ni masalah juga. Kita pun tak tahu macam mana dia fikir. Kita pun tak tahu macam mana orang tu boleh fikir. Selama mana dia duduk mengaji tu, dia tak terasa ke bahawa sebenarnya tanggungjawab ahli keluarga tu juga sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah-ayah dan juga abang-abang, saya nak beritahu kepada abang-abang dan juga ayah-ayah, kalaulah orang lelaki ni usaha daripada pagi sampai ke petang nak cari rezeki yang halal untuk dibawa balik kepada ahli keluarga, saksikanlah, ni saya nak beritahu lah, bahawa sesungguhnya apabila dia tidurnya pada waktu malam tersebut, jika betul dia tunaikan tanggungjawab dia cari rezeki, kemudian dia agihkan sebagai tanggungjawab dia, iaitu berikan kepada isteri dan juga anak-anak dia. Apabila dia tidur pada waktu malam, selama mana dia tidur, sampailah dia jaga, selama itulah malaikat duk pohon ampun kepada dia. Allah, malaikat duk pohon ampun kepada orang suami yang usaha cari rezeki untuk ahli keluarga dia. Malaikat duk pohon ampun sampai dia jaga. Abang-abang dan juga ayah-ayah, bukan benda kecil ni. Nak abang tahu beratnya tanggungjawab kita ni, seorang lelaki dapat rezeki diberikan untuk memelihara anak-anak dan juga ahli keluarga kita. Malaikat duk pohon ampun sampailah jaga. Kita ingat kita tidur saja-saja ke? Tak. Allah ambil kira tu. Allah ambil kira. Kita duk rasa aku ni dapat duit banyak mana pun tak apa, aku bagi kat isteri, aku bagi belanja atau ikut suka. Tak. Kita tidur tu, kalau pukul berapa kita tidur tu, sampai dia jaga selama itu, malaikat duk pohon ampun. Besarnya ganjaran seorang suami, betapa beratnya tanggungjawab seorang suami, sampai malaikat duk pohon ampun, sampailah dia jaga waktu bila dia jaga. Ni saya bagi tahu ni, bukan saya reka lah. Bukan saya nak reka kata ni dak. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada ganjaran yang Allah berikan kepada mana-mana suami yang bertanggungjawab. Tetapi peringatan, kalaulah tak tunaikan tanggungjawab, maka bersedialah dengan persoalan demi persoalan yang akan ditanyakan suatu hari nanti. Tapi jika berjaya melaksanakan menunaikan tanggungjawab tersebut, cuba bayangkan abang-abang dan juga ayah-ayah dah kahwin berapa lama dah? Katakanlah 20 tahun. Tengok Pakcik Syed contohlah, berapa tahun Pakcik Syed kahwin?
Ada? Oh, lah. Tak apa. Boleh pergi pejabat. Kita bagi apa? Berapa tahun dah? Berapa tahun? Katakanlah 20 tahun. Selama 20 tahun kita berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala mencari rezeki semata-mata untuk ahli keluarga. 20 tahun malaikat duk pohon ampun semata-mata waktu kita tidur saja, tanpa kita sedar. Ayah-ayah dan abang-abang tahu tak selama ni? Tu malaikat duk pohon ampun, cuma kita tak sedar. Kadang-kadang tidur pun tak ada baca doa pun. Punya letih sangat sampai tak ada nak baca doa, tertidur terus baca surat contohlah. Ataupun letak kepala tu depan TV duk tengok kita. Tengok jaga pukul 3 pagi mangkit masuk bilik tidur atas katil. Contoh dia. Selama itulah Allah malaikat mohon ampun kepada Allah Taala. Ya Allah, malaikat kata kepada Ya Allah, inilah sebahagian daripada hamba-Mu yang telah menunaikan tanggungjawabnya. Aku mohon ampun kepada Kamu. Itu dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Semoga sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah pada waktu akan datang kita akan bertemu lagi. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.